Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembuka kata saya ucapkan, nama diberi Farhana Jibah. Kami daripada kumpulan 22 akan membahaskan tajuk pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Sebelum memulakan perbicaraan dengan lebih lanjut, saya akan memberi sepatah dua kata mengenai pendahuluan akan tajuk ini. Baiklah, teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT merupakan teknologi yang amat berpengaruh dan jelas kegunaannya dalam kehidupan seharian masyarakat. Antara contoh skop penggunaan ICT adalah dalam bidang pendidikan, bidang kejuruteraan, bidang perubatan dan bidang pertanian. Kemajuan teknologi maklumat amat jelas memberi banyak kelebihan kepada manusia sejagat. Namun begitu, penyalahgunaannya dapat membawa pelbagai kesan buruk kepada individu, masyarakat serta negara. Secara lebih lanjut, rakan-rakan saya akan membentangkan dengan lebih mendalam tentang pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anissa binti Musa, nombor matrik 74150 akan membentangkan berkaitan dengan maksud teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi atau lebih dikenali sebagai ICT merupakan teknologi yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ini tidak terhad kepada komputer sahaja, malah melibatkan televisyen, telefon mudah alih, fax serta sistem satelit yang menyampaikan maklumat kepada penerima tanpa mengira masa dan tempat. Definisi berdasarkan konsep, kaedah dan aplikasi yang terlibat dalam teknologi maklumat dan komunikasi akan berubah dari masa ke semasa berdasarkan penggunaannya. Namun, definisi utama teknologi maklumat dan komunikasi ini berkisar pada peranti dan infrastruktur yang memudahkan pemindahan maklumat secara digital. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Syahrini, anak perempuan Morgan dari kumpulan 22. Sekarang saya akan menerangkan tentang konsep teknologi maklumat dan komunikasi. Konsep teknologi maklumat dan komunikasi boleh dikatakan sebagai satu pemprosesan data. Ia merupakan satu cara yang mudah bagi membolehkan pengaliran maklumat menjadi sangat pantas kepada pengguna. Teknologi maklumat dan komunikasi melibatkan laman web, komputer, televisyen, telefon pintar, fax, telegram dan sistem satelit. Penggunaan teknologi yang canggih pada masa kini membolehkan pengguna mendapatkan maklumat dari pelbagai laman web untuk mendapatkan pengetahuan, hiburan dan berita daripada seluruh dunia. Oleh itu, teknologi maklumat banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Jadinya kita akan menumpukan perhatian kita kepada hubungan ICT dan kesepaduan dan peradaban manusia. Penggunaan ICT boleh disamakan dengan penggunaan kenderaan seperti kereta. Pada masa dahulu, kita tahu bahawa sistem pengangkutan tidak begitu moden. Walau bagaimanapun, manusia teruskan kehidupan seharian mereka seperti biasa. Tetapi, pada masa kini, pemilikan sesebuah kenderaan telah menjadi salah satu benda yang amat penting untuk menjalankan apa-apa aktiviti dengan kecekapan yang paling tertinggi sekali. Seperti yang telah disebut dahulu lagi, contoh ini hampir sama dengan bagaimana ICT telah memberi impak kepada kesepaduan dan peradaban manusia. Sekarang, informasi dapat dihantar dari satu timur jauh ke barat jauh dalam keadaan yang laju. Kesimpulannya, kesepaduan antara peradaban di seluruh dunia semakin rapat akibat penggunaan ICT. Okey, seterusnya kita beralih kepada cara penerapan atau penggunaan ICT dalam kesepaduan nasional. Jadi, yang pertama ialah cara penerapan yang pertama ialah penyebaran maklumat yang mempromosikan nilai perpaduan melalui media massa. Jadi, ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat tentang kepentingan perpaduan. Sebagai contoh, badan bukan kerajaan NGO boleh membuat poster tentang perpaduan lalu mempromosikannya di media sosial seperti IG dan FB. Seperti yang kita tahu, media sosial ini mudah diakses. Jadi maklumat ini mudah sampai.
Jadi yang kedua ialah menyiarkan rancangan televisyen berkonsepkan perpaduan. Jadi melalui hiburan seperti ini, penonton yang melihat akan mudah ingat dan mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Ya, yang ketiga ialah kempen secara atas talian. So, kempen ini menyelesaikan masalah etnik dan perkauman serta secara tidak langsung memerapatkan pemimpin dengan rakyat. Jadi yang terakhir ialah pengenalan internet berkelajuan tinggi, iaitu 5G. Dengan internet yang pantas ini, rakyat daripada pelbagai kaum mudah untuk berkongsi informasi tentang keunikan adat mereka. Jadi kita akan lebih peka serta memupuk rasa hormat kepada segala adat dan tradisi yang diamalkan di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Samsyuada binti Abdul Razak. Saya akan menyampaikan topik mengenai pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional di negara kita. Untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, teknologi pada masa kini telah berkembang pesat dan mewujudkan tapak digital seperti media sosial yang mempunyai pelbagai fungsi. Walaupun teknologi telah melalui fasa ke arah yang lebih baik, namun segelintir daripada kita kurang cakna mengenai ICT itu sendiri. Oleh itu, kita dapat lihat beberapa pengaruh ICT terhadap kesepaduan nasional di negara kita. Yang pertama ialah ICT dapat membantu masyarakat dalam menguruskan kehidupan seharian dan pekerjaan. Bagi golongan yang bekerja, mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan lebih mudah dan dapat menyelesaikan tugasan pada masa yang lebih singkat melalui beberapa aplikasi yang dapat membantu dengan wujudnya teknologi pada masa kini. Pengaruh yang kedua ialah ICT membolehkan penyampaian sesuatu wacana atau ilmu dengan lebih cepat dan berkesan. Hal ini kerana jika kita lihat pada masa kini, hampir keseluruhan masyarakat menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Dengan teknologi, kita dapat mengakses maklumat tersebut dengan secara terus tanpa ada kekangan. Jadi ICT ini boleh dijadikan alternatif untuk menyampaikan sesuatu ilmu, idea dan sebagainya yang bersesuaian dengan konteks masyarakat. Dan yang terakhir, ICT membantu masyarakat menjadi celik dalam bidang IT. Hal ini kerana teknologi pada masa kini memerlukan seseorang individu itu untuk mengetahui bagaimana untuk mengendalikannya. Jadi amat wajarlah untuk setiap lapisan masyarakat mengetahui dan mempelajari mengenai teknologi. Kesimpulannya, teknologi memberikan pengaruh yang besar lebih-lebih lagi kepada generasi kini. Namun, perkara ini juga bergantung dengan konteks bagaimana teknologi itu digunakan. Jika teknologi digunakan untuk perkara yang baik, maka baiklah ia. Dan jika digunakan untuk keburukan, maka sebaliknya. Jadi kita sebagai masyarakat yang lebih bertanggungjawab, sepatutnya menolak pengaruh yang tidak baik dan mengatasinya bersama. Nama saya Xiong Kin Chai dengan nombor metrik 767883 dan saya akan membentangkan kesan ICT terhadap peradaban. Salah satu kesan ICT terhadap peradaban ialah globalisasi. Globalisasi berlaku kerana ICT memudahkan interaksi raya antara manusia dengan menggunakan sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan lain-lain. Dan ini akan menyebabkan gaya hidup orang semasa bertukar dan mempunyai impak yang besar terhadap agama dan budaya. Kesan kedua ICT terhadap peradaban ialah gejala sosial. Gejala sosial boleh berlaku kerana ICT yang berkembang memudahkan orang untuk mencari maklumat dengan melayari laman web. Namun, bukan semua maklumat di laman web adalah positif. Terdapat juga maklumat yang negatif. Remaja atau kanak-kanak yang melayari maklumat tersebut akan dipengaruhi oleh maklumat tersebut dan mereka akan membuat sesuatu yang salah. Dan hal ini akan menyebabkan gejala sosial berlaku. Terdapat juga kesan positif ICT terhadap peradaban, iaitu mengukuhkan perpaduan antara rakyat. ICT yang berkembang membolehkan kita untuk memahami antara satu sama lain kerana kita boleh berkomunikasi dengan mudah dan kita tidak akan mendiskriminasi orang lain. Begitulah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Dini bin Zamri. Saya akan membincangkan tentang etika dalam penggunaan ICT. Yang pertama adalah privacy. Dalam ICT ni memang tidak asinglah dalam kehidupan kita. Kita dapat mengaksesnya di mana-mana saja, di rumah, di kedai ataupun di hospital. Jadi privacy kita ni memang mudahlah cedah ke ruang sosial. Jadi
etika privacy ni memang pentinglah untuk menjaga privacy kita ataupun privacy orang lain daripada terdedah. Untuk menjaga etika privacy ini, kita janganlah menyebarkan perkara-perkara ataupun informasi rahsia yang kita terima terhadap individu ataupun masyarakat di sekeliling kita. Ini boleh menyebabkan ketidaksenanganlah dalam masyarakat tempatan. Seterusnya ialah ketepatan. Seperti yang kita tahu, informasi ni ada yang benar ataupun yang palsu. Informasi palsu ni amatlah bahaya kerana ia bukan sahaja dapat menggugat kesepaduan nasional, ia juga dapat menguntuhkan keamanan negara. Oleh itu, etika dalam ketepatan ni kita haruslah mengambil berat. Yang terakhir adalah hak milik cipta. Yang saya telah sebutkan sebelum ini, dunia maya ni memang kita boleh akses di mana-mana saja. Jadi dasar ICT ni adalah awam. Jadi terdapat banyaklah sumber idea, karya dan juga seni yang terdapat di ruang ICT ni. Jadi hak milik ini memanglah adat kita untuk menghormati idea ataupun karya daripada pihak yang lain. Etika ini juga adalah penting untuk menjaga keaslian sumber ataupun idea supaya ia tidak diputarbelikkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan membolehkan sumber tersebut menjadi palsu dan tidak tepat. Hai, selamat sejahtera. Saya Johnson Lucas dengan Matrix ID 75204 akan membentangkan tentang adab yang perlu dilakukan di dalam ICT. Di sini saya akan mengemukakan dua daripada adab dan etika yang perlu dilakukan di dalam ICT. Yang pertama ialah menghindari penyalahgunaan maklumat. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 didirikan bagi mengelakkan penyelewengan maklumat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab demi keuntungan mereka sendiri. Yang kedua ialah untuk menghindari daripada melayari laman web yang berunsurkan negatif. Hal ini kerana isi ataupun maklumat yang dipaparkan di dalam laman web tidak semuanya sopan dan bagus. Maka kita sebagai pengguna haruslah berhati-hati ketika kita melayari laman web. Secara kesimpulannya, pengguna internet yang bijak adalah pengguna yang bertanggungjawab atas tindakan mereka ketika melayari internet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad Maleh dan sekarang saya akan membentangkan mengenai evolusi teknologi ICT terhadap etika dan peradaban. Seiring dengan evolusi ICT, pengguna harus bijak serta mempunyai etika dan peradaban semasa menggunakan kemudahan ICT. Etika yang bermaksud prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak seperti adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia, manakala peradaban yang bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Teknologi masa kini banyak membantu mempermudahkan kehidupan seharian untuk perkara-perkara yang tertentu. Informasi serta maklumat juga dapat disebarkan dengan lebih cepat melalui media sosial di internet. Sistem pembelajaran juga dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dari tempat masing-masing. Pengguna harus bijak serta mempunyai etika dan peradaban semasa menggunakan kemudahan ICT. Prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak dan peradaban juga haruslah dijaga. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan nama saya Siti Nursiha Hussein dan hari ini saya akan mengupas isu-isu semasa ICT. Antara isu-isu semasa ICT adalah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan kanak-kanak. Penggunaan ICT dalam kanak-kanak mengundang isu kesihatan dan keselamatan anak-anak. Kanak-kanak meluangkan lebih masa dalam penggunaan teknologi akan cenderung mengalami masalah psikologi dan perkembangan otak mereka juga terjejas. Isu seterusnya adalah jenayah cyber. Seperti yang anda tahu, jenayah cyber semakin berluasa pada masa kini. Sebagai contohnya, kecurian maklumat, godaman, judi cyber, plagiarism dan yang lain-lain. Berbagai jenis aspek akan terbuka sekiranya isu ini diambil mudah.
Selain itu, kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa dan komunikasi dalam laman sosial turut menyumbang dalam isu-isu semasa ICT. Penggunaan bahasa yang kurang sopan dan sesuai, bahasa roja dan selangga amatlah popular dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam media sosial. Isu ini perlu dibendung agar kesantunan dan sikap hormat menghormati tetap diamalkan di mana jua kita berada. Terima kasih. Secara konklusinya, peranan individu amatlah penting dalam penggunaan ICT. Ada adab yang perlu diamalkan sepanjang penggunaan ICT seharusnya diamalkan sepenuhnya. Penggunaan ICT tanpa mengamalkan etika dan peradaban yang betul boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara isu semasa yang dibincangkan. Evolusi ICT juga memainkan peranan yang penting terhadap etika dan peradaban. Perkara ini bergantung kepada individu masing-masing sama ada memberi impak yang positif ataupun impak yang negatif. Impak ini memainkan peranan yang penting di masa akan datang, di masa hadapan, kerana impak yang negatif boleh mempengaruhi pemikiran kanak-kanak di masa hadapan ataupun boleh juga menjatuhkan sesebuah negara. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 22 dan terima kasih juga kerana telah menonton video ini sehingga akhir. Terima kasih.